Gharar merupakan suatu akad atau jual beli yang mengandungi unsur penipuan atau keraguan yang berkemungkinan merugikan pihak lain. Makna lain gharar adalah bahaya, pertaruhan, menipu atau memperdaya serta tidak mengetahui semua perkara penipuan dan seumpamanya untuk mendapatkan harta dengan cara yang salah dan tidak sepatutnya. Dalil larangan jual beli gharar. عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى وعن بيع الغرار. Riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli hasah dan jual beli gharar. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. Bermakna, kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang dalam timbangan dan sukatan, iaitu mereka yang apabila menerima sukatan dari orang lain, mereka mengambilnya dengan cukup, dan sebaliknya apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. Jenis-jenis gharar. Terdapat 3 jenis gharar. Gharar yang pertama ialah gharar yang banyak. Kadar gharar yang banyak ini dalam jual beli adalah dilarang secara ijma'. Sebagai contohnya, menjual beli burung di udara. Yang kedua, jenis gharar yang sederhana. Berarti unsur gharar itu tidak terlalu banyak ataupun sedikit. Hukumnya adalah seperti berjual beli barang yang gaib atau barang yang tidak wujud di depan mata. Dan yang ketiga, gharar yang sedikit. Gharar yang sedikit ini diharuskan oleh ijma'. Sebagai contohnya, menjual beli rumah di mana pembeli tidak tahu keadaan asas rumah tersebut. Contoh jual beli gharar menurut hadis. Pertama, bai al-hasah, iaitu jadikan lontaran batu sebagai jualan. Jika penjual berkata, aku jual mana-mana barangan yang terkena lontaran batu yang aku lontar, atau aku menjual tanah ini kepada kamu dari tempat ini hingga sejauh mana lontaran ini jatuh, atau aku jual kepada kamu dan kamu boleh membuat pilihan sehingga aku lontar batu ini. Sebab larangan, tidak diketahui keadaan sesuatu barang. Pembeli boleh membeli tapi dalam tempoh yang tidak diketahui dan menjadikan lontaran batu sebagai akad. Kedua, bai' habal al-habalah. Jual beli dengan bayaran bertangguh sehingga anak unta yang dilahirkan melahirkan pula anaknya. Jual beli anak unta yang dalam kandungan. Sebab larangan, bayaran bertangguh yang tidak diketahui tempohnya. Barangan tidak wujud atau tidak diketahui. Barangan tidak mampu diserahkan. Ketiga, bai' al-mulamasah, iaitu menjadikan sentuhan sebagai syarat terputusnya khiyar majlis. Jika penjual berkata, aku jual barangan tersebut kepada kamu dengan sekian harga dengan syarat sentuhan kamu seumpama pandangan kamu dan tidak ada khiyar lagi sekiranya kamu melihatnya. Atau, jika kamu sentuh barangan itu, maka ianya terjual kepada kamu. Sebab larangan tidak membenarkan pembeli melihat keadaan barangan, menafikan sirah dalam akad jualan dan mensyaratkan dinafikan khiyar majlis. Yang keempat ialah bai' al-munabadah. Al-munabadah merupakan terbitan dari perkataan nabaza iaitu bermaksud lontaran. Bagi bai' al-munabadah, terdapat 3 pendapat berbeza mengenai makna lontaran ini. Pendapat yang pertama, lontaran bermakna sebagai tanda jualan. Pendapat kedua, lontaran bermakna sebagai tanda jualan tanpa sirah. Dan yang ketiga, lontaran bermakna sebagai syarat terputusnya khiyar. Pendapat Imam Al-Nawawi mengatakan bahawa jual beli al-munabadah pada pendapat ketiga adalah sama seperti jual beli al-hasah. Sebab jual beli al-mulasamah atau al-munabadah dilarang adalah kerana ia melibatkan jual beli barang yang tidak diketahui. Dan yang kedua, ia juga membatalkan khiyar majlis. Yang kelima, bai'atin fi bai'ah. Ia bermaksud dua harga dalam satu jual beli atau dua jual beli dalam satu masa. Bai'atin fi bai'ah mempunyai nama lain iaitu safaqatain fi safaqah atau syaratan fi bai'in. Contoh bagi bai'in ini ialah, yang pertama, Imam Al-Tirmidhi menjelaskan kaedah ini berlaku apabila penjual berkata,
aku jual kepada kamu pakaian ini dengan harga 10 dirham secara tunai atau 20 dirham secara hutang. Jika pembeli memilih salah satu, maka jual beli tersebut adalah sah. Yang kedua, Imam Al-Syafi'i menjelaskan bahawa apabila penjual juga berkata, aku jual kepada kamu rumahku dengan sekian harga dengan syarat kamu menjual kepada aku hamba kamu dengan sekian harga. Sebab-sebab bai'atin fi bai'ah dilarang ialah yang pertama, jual beli yang pertama tadi dilarang kerana tidak ada ketetapan harga terhadap sesuatu barang. Yang kedua, jual beli yang kedua dilarang kerana ianya termasuk dalam jual beli bersyarat. Apabila jual beli bersyarat berlaku, syarat yang ditetapkan tidak wajib ditunaikan menyebabkan terbatal jual beli yang disyaratkan tadi dan menjadikan jual beli yang pertama adalah sah tetapi membawa kepada ketidaktahuan harga barang tersebut. Yang keenam ialah ba'i wa salaf. Ia bermaksud gabungan jual beli dengan salaf. Bagi ba'i wa salaf, yang pertama, salaf ialah hutang dan kombinasi ini memberi maksud larangan jual beli dengan syarat pembeli memberi hutang kepada penjual. Sebagai contoh, penjual berkata, aku jual kepada kamu pakaian ini dengan harga 10 dirham dengan syarat kamu beri hutang kepada aku 10 dirham. Jual beli ini juga berlaku apabila seseorang memberi hutang wang kepada seseorang yang lain, kemudian pemberi hutang tadi membeli sesuatu daripada pemiutang dengan harga yang lebih tinggi daripada nilai sebenar barang tersebut. Yang kedua, salaf juga memberi maksud yang sama dengan salam seperti apabila seseorang memberi hutang beberapa dirham atau dinar kepada pemiutang dan penghutang meminjam sesuatu barang daripada pemiutang. Sebagai contoh, pemiutang berkata, sekiranya kamu tidak mampu untuk membayar balik hutang beberapa dirham atau dinar, maka barang tersebut terjual kepada aku dengan beberapa dirham atau dinar sebagai gantinya. Sebab-sebab ba'i wa salaf dilarang ialah yang pertama, setiap hutang yang memberi manfaat daripada hutang adalah haram. Dan yang kedua, apabila syarat yang dimasukkan dalam akad terbatal, harga sebenar bagi sesuatu urus niaga adalah tidak diketahui. Jadi, ketidaktahuan mengenai harga barang tersebut dan memasukkan syarat tambahan adalah sebab mengapa jual beli ini dilarang. Bai' al-mu'awamah adalah apabila penjual menjual buah-buahan yang akan berbuah daripada pokok sedangkan hasilnya masih belum pasti. Ini adalah batil kerana barang tidak wujud, tidak diketahui dan tidak dimiliki atau tidak mampu diserahkan. Ini dilarang kerana barang tidak wujud ketika akad berlaku. Bai' al-muhadarah pula adalah jual beli buah-buahan yang masih hijau. Ini dilarang kerana penjual tidak mampu memastikan buah yang dibeli masak dan sempurna setelah masa berlalu. Ini termasuk jual beli mad'um iaitu ada tetapi belum masak. Bai' al-mukhabarah pula adalah berkaitan urusan tanah. Ia merupakan sistem sewaan tanah di mana tuan tanah akan menyewakan tanah kepada penyewa atau petani akan mengurus dan mengusahakan tanah tersebut tanpa campur tangan tuan tanah. Ini adalah dilarang kerana cara bayaran sewa petani kepada tuan tanah kerana jumlah bayaran sewanya adalah tidak tetap. Seterusnya, bai' al-muzabanah. Pada pendapat Imam Malik, bai' al-muzabanah ialah semua jual beli yang tidak diketahui berat dan timbangannya sama ada dari barangan riba atau bukan. Hukum bai' al-muzabanah ialah jual beli ini dilarang kerana terdapat unsur pertaruhan dan penjual tidak dapat menentukan kuantiti yang tepat barang jualan. Bai' al-dunya. Maksudnya, kecuali atau pengecualian dalam suatu jual beli. Contohnya, penjual berkata, aku jual kepada kamu longgokan barang ini kecuali sebahagian darinya. Hukum bai' al-dunya ialah jual beli ini tidak sah kerana barang yang dikecualikan tidak ditentukan dengan tepat. Bai' al-urban. Maksudnya, pembeli membayar wang pendahuluan sebagai tanda setuju. Hukum bai' al-urban ialah dilarang kerana urus niaga berkemungkinan terbatal. Duit pendahuluan akan menjadi milik penjual jika urus niaga terbatal dan ini termasuk dalam memakan harta orang lain. Seterusnya ialah bai' al-urbain
Ini amalan berjual beli yang melibatkan bayaran pendahuluan oleh bakal pembeli kepada penjual. Sekiranya berlaku urus niaga, maka wang pendahuluan termasuk dalam harga barang. Manakala sekiranya pembeli membatalkan urus niaga, maka wang pendahuluan dianggap hangus dan menjadi milik penjual. Ini dilarang kerana kedua-dua penjual dan pembeli tidak mengetahui adakah akan terlaksana jual beli tersebut, dan juga duit pendahuluan hangus termasuk dalam memakan harta orang lain. Bagi ba'i ma laysa indahu, ini amalan jual beli barang yang bukan milik penjual ketika akad. Jual beli lain termasuk dalam jual beli ini ialah jual beli hamba yang lari, jual beli barang yang belum dimiliki sepenuhnya, serta jual beli menggunakan wang orang lain tanpa kebenaran tuan wang tersebut. Sebagai contoh, menjual unta yang lari dan tidak mengetahui keberadaan unta tersebut. Ini dilarang kerana penjual tidak mampu menyerahkan barang jualan kepada pembeli, serta menjual dengan barang yang bukan milik sepenuhnya penjual atau menjual barang yang tidak ada pada penjual. Bagi ba'i al-maghani pula, ini merupakan amalan jual beli harta rampasan perang sebelum harta tersebut diagih-agihkan kepada tentera yang terlibat dalam sesuatu peperangan. Ini dilarang kerana harta rampasan perang belum dibahagikan, penjual tidak mengetahui sifat dan barang yang dijual, serta penjual masih belum memiliki sepenuhnya barangan tersebut. Seterusnya, ba'i al-sadaqat. Ba'i al-sadaqat merupakan jual beli barang-barang yang disedekahkan kepada orang yang berhak menerima sedekah. Ianya adalah dilarang sama seperti jual beli al-maghanim kerana jual beli barang berlaku sebelum barang tersebut sampai kepada tangan orang yang berhak menerimanya. Ia juga dilarang kerana barang tersebut bukan hak milik sepenuhnya kepada penjual tersebut. Ba'i darbah al-ghais. Aku akan masuk ke dalam hutan dan apa-apa yang aku dapat dari hutan, maka barang tersebut terjual kepada kamu dengan sekian harga. Dialog sebentar tadi merupakan salah satu contoh akad bagi ba'i darbah al-ghais. Jual beli ini dilarang kerana barang yang hendak dijual tidak diketahui sama ada kepada penjual maupun pembeli. Seterusnya, ba'i asf al-fahm. Para ulama mempunyai pendapat yang berbeza dalam mendefinisikan jual beli ini. Sebahagiannya berpendapat ianya membawa maksud jual beli sperma haiwan jantan, manakala sebahagian lagi berpendapat bahawa ianya merupakan penyewaan haiwan jantan untuk berjimat dengan haiwan betina bagi mendapatkan benih yang baik. Selain itu, ulama juga mempunyai pandangan yang berbeza terhadap keharusan menyewakan binatang untuk mendapatkan benih yang baik. Pendapat yang pertama ialah daripada Imam Al-Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Thur yang meletakkan hukum batil dan haram kepada jual beli ini kerana terdapat gharar iaitu barang tidak diketahui dan tidak mampu untuk diserahkan. Manakala pendapat kedua pula daripada sebahagian sahabat, tabi'in dan Imam Malik yang mengatakan bahawa jual beli ini iaitu penyewaan binatang adalah harus dalam tempoh yang tertentu kerana keperluan yang mendesak. Kesimpulannya, gharar adalah diharamkan dalam Islam kerana ia menyebabkan berlakunya kezaliman dan penindasan terhadap sebelah pihak.